Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Zamri, nombor matrik 08 DPB 19F1064. Hari ini saya nak membentangkan mengenai case study facility management mengenai kerosakan dalam sebuah bangunan lah. Saya akan menerangkan tentang bangunan rumah sewa yang saya duduki sekarang. Okey, yang ini saya akan menunjukkan keadaan ruang fizikal rumah sewa yang saya duduk. Ini adalah bentuk fizikal daripada luar bangunan rumah ni. Ni adalah rumah sewa saya lah dekat TTDI Jaya. Rumah ni memiliki 2 tingkat atas bawah dan mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Okey, kita tengok di bahagian dalam pula ya. Ni bahagian ruang tamu. Ruang tamunya ada meja makan sekali lah. Maksudnya ruang tamu tu dengan meja makan tu sekali dalam satu tempat yang sama. Yang kedua, ini keadaan di bahagian dapur lah. Bahagian dapur rumah ni ada dapur ada satu je. Okey, yang seterusnya ini bilik utama lah, bilik utama yang ada tandas sekali, dan bilik ni ada tandas sekali, dan bilik ni paling besar lah dalam bangunan ni. Ni sesuai untuk ketua keluarga, mak ayah yang akan duduk dalam bilik ni lah. Bilik ni bahagian tingkat atas. Okey, bilik yang seterusnya ini bilik yang kedua di bahagian atas juga. Bilik yang kedua. Yang ketiga ini bahagian bilik yang di bawah. Di bahagian bawah lah, bahagian rumah bawah. Bilik yang ketiga. Dan bilik yang terakhir, ini bilik yang keempat. Bilik kawan saya, Akil dan Amami Ikram. Diorang duduk lah sebab saya menyewa rumah ni dengan diorang sekali. Ini biliknya. Dari segi fizikal ini saja. Nanti saya akan menerangkan tentang plan rumah ni lah. Okey, ini plan rumah sewa ni. Dia ada bahagian bawah dan atas. Dia ada tempat parking kereta di bahagian luar, ataupun macam kita orang tak ada kereta, kita orang tempat parking motor kami lah. Tempat motor. Latar belakang bangunan ni mempunyai 2 tingkat, iaitu bahagian ground floor dan bahagian tingkat 1. Luas bangunan ni ialah 11700 darab dengan 6096. Bangunan ni sesuai untuk keluarga ataupun student lah, sebab rumah ni mempunyai 4 bilik. 4 bilik dan 3 bilik air. Dan semuanya ada 2 ruang tamu. Ruang tamu yang utama berada di tingkat bawah, yang selalu tetamu akan duduk lah. Dan ruang tamu yang kedua berada di tingkat atas. Itu selalunya untuk privacy lah. Kalau untuk keluarga, diorang akan duduk kat ruang tamu kat atas lah, untuk privacy. Di bahagian luar bangunan ni mempunyai anjung, yang saya katakan tadi lah, macam tempat letak kereta, tempat letak motosikal dan sebagainya. Bangunan ni boleh menampung lebih kurang 8 orang, 8 ke 9 orang dengan keadaan yang selesa, sebab bilik ni ada dalam bangunan ni ada 4 bilik. Sesuai lah kalau untuk keluarga yang besar ke. Student sangat-sangatlah sesuai, sebab student perlukan kuantiti yang ramai untuk sebuah bangunan tu, sebab untuk mengurangkan kos pembayaran sewa tu lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Masalah yang terdapat di dalam bangunan ni lah. Bangunan rumah sewa yang saya tinggal ni. Terdapat beberapa aspek kerosakan yang ada di dalam bangunan ni. Masalah ini terdiri daripada beberapa aspek lah, iaitu awam, mekanikal dan elektrik. Okey, saya akan menceritakan masalah-masalah ada dalam rumah ni lah. Masalah dari segi aspek awam.
Yang pertama, dinding kat rumah ni ataupun di bangunan ni terdapat banyak retak-retak halus lah. Banyak retak-retak halus macam saya letak di dalam gambar tu lah. Siling berlubang, kadang siling tu macam terangkat sikit ataupun sebab ada sepihan-sepihan kan, macam ada berlubang. Lepas tu yang ketiga, lantai kat rumah ni dia tercabut-cabut. Dia tercabut. Dia senang tercabut. Kalau kita jalan tu kadang dia tercabut. Benda tu sebab dia melekat dengan kaki kita, dia tercabut. Mungkin sebab rumah ni dah lama. Okey, dari kerosakan dari segi aspek mekanikal. Okey, saya akan terangkan lah. Dari segi mekanikal ni, yang pertama, kipas dinding tak berfungsi. Dan untuk bilik yang kedua kan tadi tu, yang saya terangkan pada mula-mula tadi. Bilik yang kedua tu kipas dia tidak berfungsi. Dan di bahagian luar ada terdapat lampu yang terbakar. Lampu tu tak boleh hidup lah. Dia terbakar. Dan di bahagian dapur luar terdapat ada lampu yang malap. Agak susah sikit lah kalau di bahagian dapur. Kalau malam nak memasak ke atau apa ke, agak pencahayaan dalam ruang tu agak kurang lah. Sebab lampu dia malap. Itu agak sukar lah untuk masak waktu malam ke apa ke. Okey, saya akan terangkan dari segi kerosakan dari segi aspek elektrik. Dari segi elektrik ni, plug terbakar. Ni adalah gambar ni. Plug ni saya bagikan contoh sebagai plug ni terbakar. Sebab plug ni kami dah guna lama. Lepas tu dia terbakar. Punca-punca berlakunya kerosakan dari segi aspek awam. Dari segi aspek awam, yang pertama tadi dinding retak. Punca berlakunya dinding retak ni kerana bangunan ni dibina menggunakan batu yang kurang baik lah, yang murah lah untuk menjimatkan kos pembinaan bangunan tersebut. Dia guna batu yang murah untuk jimatkan kos. Kontraktor tu gunakan batu yang berkualiti rendah dengan harga yang murah supaya diorang dapatkan jimatkan kos yang agak besar lah. Sebab batu-batu pun kalau yang tinggi kualitinya, dia agak sedikit mahal lah. Selain itu, kerosakan ini juga boleh terjadi akibat kelembutan tanah lah. Tanah tu mendap. Tanah tu waktu buat tu okey. Masa mula-mula buat rumah ni, lepas tu dah lama-lama sebab faktor tanah apa semua, tanah tu lembut, dia akan menjadikan bangunan ini menjadi lembab lah. Akan menyebabkan salah satu faktor dinding rumah tu boleh jadi retak juga. Walaupun pakai yang batu yang agak kualiti tinggi, tapi disebabkan faktor tanah tu yang kurang sesuai ataupun mendap, dia akan boleh jadikan retak jugalah. Yang kedua, lantai tercabut. Lantai tercabut ni, punca berlakunya lantai tercabut ni lah kerana kontraktor bangunan ini menggunakan jenis kayu yang murah ataupun dia menggunakan jenis gam yang tidak berkualiti lah. Maksudnya gam tu dia boleh reput lah pada jangka masa yang lama. Dia mudah reput. Dan ia akan menyebabkan kerosakan pada masa yang akan datang lah. Macam saya cakap tadi, dia boleh jadi macam tu. Kalau lama-lama gam tu dia akan jadi keras dan akan boleh jadi reput. Okay, yang ketiga, siling berlubang. Siling berlubang ni selalunya kemungkinan besar terdapat tikus atau serangga perosak lah, yang memakan ataupun membuat lubang tu menjadikan laluan untuk mereka lalu, untuk masuk ke dalam rumah. Sarang mereka ada di dalam siling, di atas siling. Mungkin orang ada nak masuk ke dalam rumah, orang terpaksa buat lubang lah untuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, punca siling berlubang ni kerana jangka hayat siling itu telah lama dan siling tersebut menjadi reput. Dia faktor
usia lah, faktor usia shilling tu lah. Makin lama dia boleh jadi reput. Dia boleh dia punya kapur-kapur tu dia akan reput dan senang lah. Kalau macam ada tikus-tikus lalu pun kadang pun boleh pecah. Macam tu. Okey, yang aspek yang kedua, punca-punca berlakunya kerosakan dari aspek mekanikal. Kipas dinding tidak berfungsi. Punca kipas dinding tidak berfungsi ni, kemungkinan besar kerosakan ini berada di dalam kipas tersebut lah, di dalam bahagian dalam lah. Seperti motor ataupun fuse yang bersaiz kecil, yang bernama thermal fuse, yang akan terputus sendiri apabila suhu motor melebihi kadar yang fuse tersebut. Maksudnya kipas tu kita pakai, kita pasang lama, kita tak tutup sampai seminggu, kita tak tutup kipas tu. Kipas tu dia jalan kerja, dia memusingkan kipas tu, motor tu memusingkan kipas tu lama. Suhu dia pun menjadi meningkat lah. Itu menyebabkan fuse tu boleh terbakar. Yang kedua, lampu terbakar. Punca-punca lampu terbakar ni kerana lampu tersebut digunakan terlalu lama dan menyebabkan suhu mantle itu terlalu panas dan akan menyebabkan mantle tersebut terbakar. Ada sama jugalah macam kipas dinding tadi. Apabila kita gunakan dia punya tenaga tu terlampau lama, dia boleh menyebabkan kerosakan lah pada di bahagian-bahagian komponen di dalam kipas ke lampu ke, dia akan merosakkan bahagian dalam. Kalau kita menggunakan peralatan ni dalam berjadual, maksudnya kita guna tidak terlalu lama, waktu kita berada dalam bilik kita pasang lampu, kalau kita keluar bilik kita tutup lampu. Kalau kita pasang je sampai berhari-hari kita pasang, itu boleh menyebabkan risiko yang tinggi lah untuk jadi lampu tu terbakar. Okey, yang ketiga, lampu malap. Punca berlakunya kerosakan lampu malap ni kerana menggunakan lampu itu terlebih lama ataupun digunakan pada pagi dan malam. Jika lampu itu dibiarkan malap, ia akan menyebabkan bil elektrik bangunan ini meningkat, dan apabila lampu itu tidak diganti dengan yang baru, ia akan terpadam dan tidak berfungsi. Dia sama juga macam lampu terbakar tadi. Cuma ni dia dah menunjukkan dia punya simptom-simptom kerosakan tu lah. Dia dah mula-mula dia jadi malap. Lepas tu bila dah malap tu, elektrik yang digunakan tu dia kuat. Dia akan tinggi sikit lah. Bil elektrik tu akan kuat tarik. Tapi lampu tu malap. Itu faktor-faktor akan jadi terbakar jugalah lampu malap tu. Punca dia pun sama sebab penggunaan yang berlebihan. Kita guna terlampau lama. Itu salah satu punca lah. Okey, yang ketiga, punca-punca berlakunya kerosakan dari segi aspek elektrikal lah. Plug terbakar. Punca berlakunya plug terbakar ni kerana arus elektrik yang dibekalkan terlalu tinggi sehingga komponen-komponen di dalam plug tersebut tidak dapat menampung arus tersebut sehingga menyebabkan plug tersebut terbakar. Kadang plug-plug terbakar ni kadang kita beli, dia tak ada menunjukkan sirim, tak ada jaminan daripada sirim tu lah. Itu dia akan menjadikan risiko agak tinggi lah kalau kita beli yang jenama selalu yang murah-murah kan. Dia akan risiko tu agak tinggi lah untuk terbakar, untuk meletup. Okey. Bila kita beli yang murah ni, seeloknya beli yang ada sirim lah supaya dapat jaminan lah supaya kita pakai tu dengan lagi satu, kalau kita pakai yang ada sirim ni kita boleh menyelamatkan nyawa kita kan, sebab kita tak tahu benda tu boleh meletup ataupun terbakar. Waktu kali kita cas telefon, handphone kita pun boleh meletup juga waktu tu. Itu yang bahayanya kalau kita menggunakan plug yang tak ada sirim ni. Okey, saya akan terangkan mengenai anggaran kos pergantian peralatan yang rosak. Ni. Nama item, untuk nama item gam Dunlop ni. Gam Dunlop ni untuk apa tadi? Untuk dinding lah, untuk dinding yang retak tu.
kuantiti dia kita pakai satu tin saja. Kita sapukan pada dinding, kuantiti satu saja kita gunakan. Anggaran harga lebih kurang pada RM13. RM13 jumlah harga pun RM13 sebab kita gunakan kuantiti satu saja. Gam Red Devil ni kita gunakan untuk lantai, gam lantai tadi tu. Kita gunakan kuantiti dia satu saja. Anggaran harga dia lebih kurang RM10. Jumlah harga dia pun RM10 jugalah. Yang ketiga VTech. VTech ni apa? Gam untuk shielding lah. Gam untuk shielding. Untuk tutup-tutup lubang balik apa yang berlubang tu kita gunakan tu. Kuantiti dia satu. Harga dia lebih kurang RM6. Jumlah harga pun RM6 jugalah sebab kita guna kuantiti satu. Thermal fuse ni untuk apa? Untuk dalam kipas tu. Kipas tu pun satu je rosak, kita gunakan satu je lah kuantiti. Anggaran kos lebih kurang RM11. Jumlah harga pun RM11 juga. Mentol Pendafloor ataupun mentol Kalimantan ni lah. Sebab kita nak gunakan untuk lampu yang terbakar tu dengan lampu yang malap tu, kuantitinya jadi dua lah. Anggaran harga untuk satu RM12. Jumlah harganya jadi RM24. Plug yang terbakar tu kuantiti dia satu. Anggaran harga dalam RM12. Jumlah harga RM RM12 juga. Okey, ini untuk laporan pengurusan kewangan bagi anggaran keseluruhan kos, perbaikan peralatan yang rosak dan anggaran kos untuk tahun hadapan. Okey, inilah kategori dia awam. Perbaikan dia lantai tercabut. Untuk gam tadilah. Gam yang tercabut tu kita gam balik. Dinding retak, sapu pada bahagian yang retak tu. Shielding pun kita sapu kat bahagian yang berlubang. Harga dia yang untuk lantai RM13, untuk dinding retak RM10, shielding RM6. Jumlah harganya RM29. Anggaran jumlah tahun hadapan RM29 tolak dengan 10%, jadi RM26.10. Untuk mechanical ni, kipas tidak berfungsi tu kita tukar dia punya thermal fuse dia. Lampu terbakar tu dengan lampu malap tu. Untuk harga kipas tidak berfungsi tu harga dia RM11. Untuk lampu yang terbakar dengan malap tu tadi untuk satu RM12, tapi saya duakan sekali jadi RM24. Jumlah untuk semua tu jadi RM35. Anggaran untuk tahun hadapan RM35 tu tolak dengan 10% jadi RM31.50. Untuk electrical ni plug terbakar. Menukar plug tu balik lah, sebab plug tu dah terbakar, kita pun tak boleh nak baiki apa, kita kena tukar. Harga dia RM12. Jumlah dia pun RM12 sebab satu je. Untuk anggaran tahun hadapan RM12 tolak dengan 10% jadi RM10 saja. Okey, itu saja yang saya bentangkan. Terima kasih.